Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Untuk episod resepi dari buku ke dapur pada kali ini, saya Puan Nofara binti Abdul Ghani akan bersama anda. Pada kali ini, saya ingin berkongsi resepi mi udang utara dan pulut mangga. Resepi ini sangat bersesuaian dihidang pada minum petang bersama seisi keluarga. Resepi ini diperolehi daripada buku Dapur Express yang ditulis oleh Chef Kamarul yang diterbitkan pada tahun 2009. Buku masakan ini adalah salah satu daripada koleksi buku masakan yang terdapat di Perpustakaan Kuala Lumpur. Perpustakaan Kuala Lumpur terletak di Dataran Merdeka dan sedia menerima kunjungan seluruh warga kota untuk menambah ilmu. Datanglah beramai-ramai ke Perpustakaan Kuala Lumpur sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. Jom kita masak. Saya akan kongsikan resepi mi udang utara. So bahan-bahannya ada, pertama ialah bawang merah, bawang putih dengan halia. Lepas tu bawang merah, bawang putih halia, 5 ulas bawang, 4 ulas bawang putih dan setengah inci halia. Perlu dikisar, dah dikisar. Lepas tu ada cili kering, cili kisar yang dalam 2 sudu. Serbuk kari dalam 2 sudu. Sos tomato dalam 4 sudu. Dan juga kita untuk memekatkan kuah mi udang utara ni, kita perlu rebus ubi keledek dan kentang. Lepas direbus, kita perlu lenyek lah seperti ni. Lepas tu bahan-bahan untuk menyedapkan mi udang utara, dah pastilah kena ada udang, iaitu udang kisar, udang geragau yang dikisar, lepas tu campur sikit udang kering, lepas tu ada udang besar. Untuk membuat kuah mi udang utara ini, kita memerlukan stok daging yang telah direbus. Ni air daging lah, dah direbus. So sekarang kita mula nak memasak lah, kita mula menumis. So kita masukkanlah bawang merah, bawang putih halia yang dah dikisar tadi. Tak ada. Tumiskan dia biar dia naik bau. Lepas tu kita campur dengan serbuk cili dalam 2 sudu tadi tu. Kita masak biar cili ni masak ya. So kita campur sikit serbuk kari. Serbuk kari ikan ya. Tumis biar dia garing. Biar sebentar, biar dia menggelegak, biar betul-betul menggelegak supaya cili kering tu masak. Cili pun dah masak, dia dah masak, kita campur dengan sos tomato. Daun. Lepas tu kita masukkanlah stok daging. Stok daging ni dalam 2 liter. Jadi untuk memekatkan kuah mi udang utara ni, jadi kita campurkan dengan keledek yang kita dah rebus, kita dah lenyek, kita campurkan keledek. Kita campurkanlah sikit-sikit supaya campurkan keledek. Campurkan dengan kentang sekali. Keledek ni sebenarnya selain daripada buat mi rebus, kita boleh juga buat inti kari pap lah biasanya. Ataupun makan ubi rebus pagi, sarapan pagi. Ubi rebus. So kita gaul lah. Okay, bila kuah mi udang yang dah masuk keledek dengan kentang tadi dah pekat. Dan ni kita masukkan isi udang geragau. Masukkan isi udang yang dikisar ya, udang yang dikisar. Lepas tu kita campur sekali dengan, nak suruh lebih sedap lah, kita tambah udang kering. Supaya lagi enak lah ya rasa dia tu. Campur dengan udang kering.
kita kacau. Kita masukkan, last sekali kita masukkan udang yang besar ni lah ya. Ni dikatakan mi udang utara ni. Yang specialnya udang ni lah. Kalau nak sedap, udang banyak lah kan. Bagilah sedap, kita masukkanlah semua. Okey. Udang. Dah dia masak. Sambil tu kita letaklah garam ya. Garam ni letak secukup rasa. Ada orang pakai garam halus, ada suka pakai garam kasar. Kalau saya suka pakai garam kasar lah. So kita tunggulah udang ni masak. Lepas tu boleh dijamu, boleh dimakan. Okey, resepi saya yang kedua pula untuk petang ni ialah pulut mangga. So bahan-bahan untuk buat pulut mangga ialah yang utamanya mestilah pulut tu sendiri. So pulut dalam 3 cawan pulut. So pulut ni kita rendam terlebih dahululah, nak suruh cepat masak kita rendam dahulu 3 cawan. Direndam dalam masa setengah jam ataupun 1 jam lah. Kalau nak lebih cantik 1 jam kita rendam. Lepas tu kita ada bahan dia untuk kukus dengan pulut ni ialah santan. Santan dia kalau pulut 3 cawan, santan secawan setengah dan airnya secawan setengah. So santan ni digaul dengan garam. Bahan dia garam lah. Dia digaul dengan garam. So bila pulut ni dikukus terlebih dahulu dalam masa 20 minit, dikukus, bila dah separuh masak baru kita gaul dengan santan. So sekarang ni pulut yang dah direndam. So sekarang kita nak tapis pulut ni, buang air dia. So pulut yang dah ditapis ni kita bilas sikit. So pulut ni kita masukkan dalam periuk kukusan. Okey, kita ratakan. Okey, untuk dia wangi kita masukkanlah daun pandan yang dah disikat ni, disimpul dua ni. So lepas tu kita kukus. Pulut yang dikukus tadi pun dah hampir separuh masak. So kita gaulkan dengan santan yang mana digaul dengan garam. Kita akan masukkan dalam periuk kukus ni dan kita gaul lah. Supaya pulut yang kita kukus ni bertambah lemak, supaya sedap kita makan lah. Ya. Tutup, kita kukus lagi biar dia masak sepenuhnya. Okey, kita biar dulu biar dia masak lah. Okey, sementara kita menunggu pulut yang dikukus tadi masak, so kita buat kuah dia ya. Kuah dia terdiri daripada santan, lepas tu dicampur dengan tepung jagung dan juga garam. So kita masukkanlah ya santan ni, kita masuk dalam bekas ni. Masak santan, kita masuk daun pandan. Okey, kita masak santan ni sampai dia menggelegak. Kan? Santan pekat ni dah campur dengan air. Lepas tu untuk biar dia gelegak. Lepas tu ni dah nak gelegak, kita campurkan dengan tepung jagung untuk memekatkan dia. Tepung jagung ni dah gaul dengan air lah ya. Tapi sebelum kita masuk jagung tu kita masukkan garam dulu ya. Tepung jagung. Tepung jagung ni bukan apa, untuk kuah ni likat lah. So kita masak sampai dia pekat. So kita kena kacau supaya tepung jagung ni tak berketul ya.
lega-lega. Okey, memandangkan pulut pun dah masak dan kuah untuk pulut mangga ni pun dah siap, dah masak. So, tapi yang terakhir sekali kita kena kupas mangga. So, kupas mangga. So, mangga ni lah untuk dipadankan dengan pulut dan dikupas santan supaya sedap dimakan. Inilah hasil mi udang utara dan perlu dimakan bersama dengan telur rebus, tahu yang digoreng, toge yang dicelur dan bawang goreng. Dan untuk pencuci mulut pula, pulut, mangga dan perlu dimakan dengan santan yang telah dimasak tadi dan ditabur dengan bijan. Selamat mencuba. Jom makan.